Assalamualaikum, kami pelajar pengajian jarak jauh PACE Universiti Utara Malaysia membuat satu video tugasan khusus ACCA 1013 Penghantar Komunikasi. Tugasan ini merupakan tugasan kumpulan bertajuk Komunikasi dalam Organisasi. Ahli kumpulan terdiri daripada Nur Hazura binti Ilyas, Hasyati binti Muhammad, Nurul Aisyah Natasha binti Azman. Kumpulan kami telah memilih tajuk Komunikasi Organisasi dan kami telah menyuramah seorang pegawai di Jabatan Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Pengenalan komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan peranan penting dalam organisasi. Kaki tangan sesebuah organisasi akan berkomunikasi dengan rakan sekerja mereka untuk membincangkan tugasan harian. Komunikasi ini melibatkan pertukaran dan proses koordinasi maklumat. Dengan ini, tugasan harian dalam organisasi dapat dijalankan dengan lebih efektif apabila komunikasi organisasi yang berkesan dipraktikan. Kepentingan organisasi dapat dilihat menerusi 3 aspek. Yang pertama, organisasi. Ini adalah untuk memenuhi visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, ialah pihak luar organisasi. Ia untuk memastikan hubungan antara agensi kerajaan, awam, pelanggan dan sebagainya terjalin dengan baik dan berterusan. Yang ketiga pula ialah individu dalam organisasi. Hal ini adalah untuk membina hubungan yang sihat antara individu dalam organisasi dalam menguruskan sebuah organisasi. Bagi data informat, individu yang ditemu ramah ialah Encik Colin, anak lelaki James yang berumur 49 tahun, memegang jawatan sebagai pengarah negeri dalam Kementerian Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan PKK Kem Dalam Negeri. Pengalaman kerja beliau ialah menjadi pengarah negeri Pulau Pinang dan Terengganu. Kami juga telah menyediakan beberapa soalan untuk perbincangan tugasan ini. Soalan 1. Apakah kepentingan komunikasi dalam operasi organisasi? Yang pertama, kenapa dia penting dalam organisasi? Kita nak sampaikan maklumat kepada orang. Being a leader, jadi ketua, apabila kita diberi amanat oleh bos atas tau, contohnya daripada HQ, bagi kita arahan. Kalau kita seorang pemimpin ataupun ketua yang tak boleh menyampaikan apa yang diamanatkan oleh ketua kita daripada atas ke anggota kita, what will you think? Communication breakdown, collapse, salah faham, sometimes emosi akan terlibat. So sebagai seorang ketua, bagi saya komunikasi itu penting lah. Sebab saya cuba sedaya upaya menterjemahkan apa yang kehendak bos atas tu, menteri ataupun ketua, untuk dipahami oleh orang bawahan. Soalan 2. Apakah halangan dalam komunikasi di dalam organisasi? Halangan dalam komunikasi di peringkat organisasi. Yes, seperti yang saya cakap lah. Tak mendengar dengan betul. Tak mencarap dengan betul. Pemahaman yang salah. Kekaburan. Maksudnya you lack of information. You hanya sempat dengar 10 ayat patah perkataan ayat bos you. Lepas tu you hanya faham 5. Yang lagi 5 tu you main agak-agak. Lepas tu you pergi buat keputusan. Bila sampai kat decision making tu, bila dah jadi benda, tiba-tiba benda tak jadi dengan baik. Siapa nak dipersalahkan? Mulalah konflik akan berlaku. Itu yang sering berlaku lah. Apakah halangan konflik? Soalan 3. Apakah cara yang dilakukan untuk menangani isu kegagalan komunikasi dalam organisasi? Konflik adalah diamkan diri. Tunggu sahabat tu relax dulu, baru saya approach. Dan saya tak pernah approach orang dalam grup, menjawab isu dalam grup. Sebab apa? Sebab saya masih jaga aib orang tersebut. Memang betul, dia telah mengaibkan diri dia, meroyan dalam grup, tapi saya takkan buat malukan dia. Lebih-lebih lagi kalau orang individu tu mempunyai jawatan, orang berkepentingan, contohnya sebagai pembayaran ke, penyedia kanan ke, manager ke. Walaupun kita ni orang biasa ataupun kita bos, kita kena jaga aib orang bila berkomunikasi. Jangan jatuhkan maruah orang tu. Sebab kita dapat rasa kalau orang buat kita macam tu, macam mana rasa kita? Malukan kita dalam grup. Sekarang ni teknologi dah moden, komunikasi tu lebih mudah. Soalan 4. Apakah pandangan anda tentang komunikasi strategik? Adakah ia dilaksanakan di organisasi anda?
tentang komunikasi strategik. Adakah dilaksanakan di organisasi anda? Okey, yang ini memang saya laksanakan. Definitely. Setiap kali saya cuba berkomunikasi dalam organisasi, saya memang selalu pasang strategi. Strategi yang saya pasang, mungkin saya tak tahu dalam teori buku apa dia. Tapi strategi yang saya pasang adalah saya make sure that communication is transparent. Nombor satu, yang saya sebut tadi lah, transparent. Nombor dua, saya akan avoid office politics. Saya tak nak ada favoritism. Contohnya, aku suka kau, so aku komunikasi lebih dengan kau. Saya akan pukul rata. Even dalam HR pun, sebab saya pakar dalam HR untuk nak harmonikan keselamatan dan kesetaraan pejabat yang sihat, kita tak boleh ada favoritism sebagai ketua. Kita kena pukul rata. Everybody has their right. Semua ada hak masing-masing, hak dia orang. So kita kena berlaku adil. Dan saya banyak ke arah strategic communication ni, saya banyak ke arah kemanusiaan lah.